Okey, maksud gelagat pengguna merupakan proses pengguna membuat keputusan untuk pembelian barang dan perkhidmatan. Proses ini meliputi beberapa soalan seperti apa yang ingin dibeli, di mana membeli, mengapa membeli, bagaimana membeli dan sebagainya. Okey, apa rentetan cerita ni sebenarnya? Apa rentetan cerita ni? Saya sebenarnya mengajar you all supaya you tak terputus ya. You anggap satu chunk yang berbeza, satu tumpukan yang berbeza. Ini belajar lain ni, ini belajar lain ni. Tak. Dia ada deretan dia yang the chain tu, rantaian yang sama. Tadi you fikir tentang syarikat you nak buat apa. Sekarang jangan lupa you juga kena tahu gelagat pengguna. Sebab you nak jual barang kepada pengguna. Kita kena tahu target market kita ke? Target market kita. Yes. So nak tahu target market kita, kena tahu gelagat pengguna kita. Gelagat pengguna di Malaysia sama tak dengan Thailand? Sama tak? Walaupun kita Tak sama tu. takkan sama. Mungkin produk yang kita hasilkan di Malaysia begini, perisanya begini. Di Thailand tak laku. Usah kata Thailand, kemungkinan di negeri yang berbeza pun mungkin tak sama. Right? So kita pergi kepada stage yang berikutnya, kita nak kaji pula gelagat pengguna. Dan gelagat pengguna ada dua model, iaitu kita nak tahu model gelagat pengguna dan jenis-jenis keputusan pembelian. Maksud model gelagat pengguna, model ini mengkaji rangsangan atau faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pengguna dan respons pengguna dalam memperoleh sesuatu produk. Ada keywordnya, rangsangan, faktor mempengaruhi keputusan pembelian dan respon dia. Dan respon. You tengok rangsangan tu macam mana? Macam bantuan ni tu. Rangsang, nak merangsang seseorang itu, gelagat pengguna dia, macam mana dirangsang oleh apa? Dia macam nak menunjukkan sifat macam tu lah. Kalau macamnya air Milo tu dia macam segarnya macam tu ke? Okey, apa maksud rangsang? Dia stimulate. Dia trigger something. Tidak balas. Ya, betul. Trigger something, stimulate boleh juga. Dirangsang maknanya didorong. Didorong oleh faktor apa? Boleh? So dalam kes ini gelagat pengguna didorong oleh dua, rangsangan pemasaran ataupun rangsangan persekitaran. Dorongan pemasaran. Bila dorongan pemasaran dia menggunakan 4P ni. Adakah pengguna didorong kerana faktor produk? Abah, kita beli sos cili cap Aminah Hassan ya. Tak ada Aminah Hassan. Kita hanya pakai Maggi saja. So dirangsang oleh produk. Maknanya kepercayaan kepada yang lain tak ada kecuali kepada Maggi. Contoh, pengedaran, sejauh mana kecekapan sesuatu barang itu diedarkan dan sampai kepada pengguna juga menjadi faktor rangsangan. Kenapa kau tak beli roti Mansemo? Tak ada dijual di sini. Tak ada. Ya? Penetapan harga, of course. Juga memainkan peranan. Dan of course promosi lah. Promosi merangsang. Macam saya sebut tadi lah. Itu semua proses-proses merangsang pengguna. Lagu-lagu, tagline. Apa tagline yang terkenal yang merangsang lagi pengguna ni? Merangsang ni menimbulkan suatu perasaan atau reaksi. Kalau dulu ni ku putih tu kan viral dulu. Orang tak tiru lagi sama jembat. Okay. Bagus. The herbs apa dia? Telajak lari. Telajak laris. Siapa punya ya? Siapa budak punya tu? Dato' Ali Syukri. Dia kadang-kadang benda-benda gini, ini syarikat ataupun pengeluar produk kecantikan ni, dia sengaja membuat kontroversi ya. Selagi banyak kontroversi, lagi banyak barang dia dijual. Dia suka buat kontroversi dan buat benda-benda yang bodoh-bodoh. Kalau orang tua macam aku tengok, macam benda bodoh lah. Tapi budak muda suka. Maknanya sasaran pasaran dia betul lah. Ya?
Dia cari pelanggan lah, cari customer lah. Salah satu caranya. Menarik. Sebab itulah kalau filem ni dikeluarkan, pertama sekali dia akan cuba buat kontroversi. Kerana dengan adanya kontroversi, orang kan mula tengok filem tu. Kalau tak ada kontroversi, orang tak tengok. Okey, ini 4. Kemudian dirangsang oleh faktor persekitaran. Memang betul lah. Ekonomi, ada duit ke tak ada, dalam poket berapa kupang ada. Budaya, berbeza. Budaya pembelian mengikut ethnicity, berbeza. Cita rasa mengikut ethnicity, berbeza. Orang Melayu suka masak macam mana? Orang Cina macam mana? Orang India macam mana? Orang Kadazan, orang mana tu? Iban, Bidayo, apa lagi? Macam-macam kaum di Sabah Sarawak, lagi banyak, lagi kompleks. Itu macam mana pula cita rasa mereka? Budaya mereka macam mana? Teknologi of course lah, ya. Faktor teknologi juga merangsang pengguna dan faktor politik. Ini semua rangsangan-rangsangan yang memberi dorongan akan merangsang minda pengguna. Dan daripada sini dia akan masuk ke minda kotak hitam pembeli, dipanggil black box. Macam black box, apa peranan black box ataupun kotak hitam di dalam kapal terbang? Apa peranan dia? Sebagai bukti komputer. Alat untuk track kan. Merekod segala perbualan pilot di kokpit tu. Perbualan dan juga merekod semua data-data flight. So kalau berlaku apa-apa nahas, itu yang dicari dulu, kotak hitam. Macam MH370 tu. Sampai sudah tak jumpa. Okey. MH17 kena tembak. Malangnya Malaysia masa tu, ya. Macam-macam gejala, macam-macam yang berlaku. Sampai sekarang MH370 jadi misteri. Tapi okey juga, jadi Malaysia terkenal sikit lah. So dia masuk kotak hitam, maknanya dirakam dalam minda, ya. Proses membuat keputusan pembelian, yes. Rangsangan berinteraksi dengan ciri-ciri pengguna seperti psikologi, sosial, budaya dan individu. Alright. Kemudian maklum balas tindakan, pendapat dan sikap, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, gelagat, pilihan, sama ada produk, jenama pengeluar, masa pembelian dan jumlah pembelian. Inilah proses-proses yang dipanggil sebagai gelagat, model gelagat pengguna. Model gelagat. So, semua ini rangsangan awal masuk dalam minda. Lepas masuk dalam minda, ini tindak balas dia. Apa dia bertindak balas? Okey, dalam keluarga you all, apa jenama yang makanan, jenama sabun, jenama apa lagi? Sabun basuh, sabun mandi, sabun basuh dengan mandi je lah. Shampoo tak apa. Apa lagi? Ini ada tak dalam keluarga you all ni memang setia kepada yang itu? Tak ada yang lain lah. Setia yang itu. Ada tak? Ada. Okey, kita ambil contoh. Siapa? Colgate. Colgate. Yes, baru saya ingat. You tahu tak? Berat. Colgate ni saya tak tahu di sebelah sini. Di Kelantan kita panggil ubat gigi lah. Tapi di Perak dia tak panggil ubat gigi, dia panggil Colgate. Sampai begitu sekali kuatnya Colgate itu dikonotasikan, dikaitkan dengan ubat gigi. Padahal ubat gigi ada berbagai-bagai jenama. Ini kekuatan Colgate, ya. Itu kekuatannya. Terima kasih. Ingatkan, baru saya ingat Colgate. Yes. Saya tak tahu di sini you all panggil apa? Ubat gigi ke Colgate you gunakan? Colgate juga. Saya panggil ubat gigi kat rumah. Ubat gigi. Ubat gigi. Dah tak apalah. Maknanya mungkin di setengah tempat je lah. Okey, baik.
ada tak jenama yang you all keluarga you ni memang setia? Itu maksudnya, setia. Dah setia. Contohnya apa? Dynamo. Memang apa dia? Dynamo. Dynamo. Sabun basuh. Soflan, Glow. So Milo, Gardenia. yes, that's the name. Thank you. Gardenia, no other than that. Gardenia is the best. Sunsilk untuk shampoo. Sunsilk shampoo kan? Ya, shampoo. Shampoo. Okay. Setia. Ya. Lagi? This is the sort of thing that you have in mind already, dah masuk dalam what you call kotak hitam pengguna tu. No other than that. If your mother asks you to go to the supermarket and buy a shampoo, no other than that, even though you saw that, you see that a lot of brands there, for example, you have this, but you still focus on the Samsung because there's no other than that kecuali Samsung. This is sort of thing that dah masuk dalam kotak hitam you all. Teh contohnya, teh apa pakai di rumah? Ada ubah-ubah tak atau setia satu jenama? Ubah-ubah je kau. Ubah-ubah maknanya tak apalah. Bo Rahman. Good Abdul Rahman. Lipton. Bo or Lipton. Yes, good. Saya daripada dulu lagi Lipton lah. Cuma sekarang saya dulu pakai Lipton yang teko tu, yang satu bungkus ada 80 sachet. Harganya dalam dulu RM7.5 kalau dekat Speedmart 99. Sekarang dah naik daripada 8.5 hingga 88. Terlalu mahal. Apa saya buat sekarang? Saya beli Lipton serbuk sekarang dan saya order melalui Shopee tea bagnya. Tea bag kosong. So, masuk 2 sudu teh, ikat, boleh guna. Itu lebih Cikgu, murah. saya beli tea bag pun boleh. Kalau ada setengah tea pot, dia memang ada built-in, what we call it, macam strainer. So letak je, dia ada brewer siap. So letak dalam tu je. So nanti buang je tea bag tu. Dekat IKEA ada jual, sepah. Okey, betul. Tapi saya buat teh lain sikit. Saya buat teh, saya masak teh tu. Sebab saya buat teh susu gaya Pakistan India, iaitu teh tu kita masak. Kita masak air mendidih. Kita bukan guna air mendidih. Dimasak. Yelah cikgu, betul lah. Memang boleh letak atas stove. Oh ya. Ada pot Memang yang boleh letak stove terus. Memang terus dekat dalam pot je. Letak atas stove. Tak payah masak air. Okey. Saya tak jumpa lagi. Sorry. But this is sort of thing that kita dah lekat pada jenama. Dan teh saya, memang kalau saya cuba boh, dia akan rasa lain. Ya. Itu dah masuk dalam kotak hitam aku. Nak macam mana? Dari segi psikologi, sosial, budaya dan individu tu sendiri. Ya. Dan di situlah saya bertindak. Bila saya pergi pasar, apa saya beli? Dan jenama yang berjaya, bila berjaya masuk kotak hitam, masuk dalam perakam kotak hitam pengguna tu, boleh masuk dalam minda, wow, you berjaya lah. Definitely. Bisa katalah saya ambil salah seorang daripada pelajar sini. Katalah let's say Aikal lagi Aikal. Aikal dah selalu sangat kesian dia. Katalah si Chin Chun Jack. Chin Chun Jack dia jual air soya. Air soya apa? Dan jadi okey. Air soya something yang memang dia proses sendiri, memang sedap, memang manis, memang best, memang lemak, memang good, memang menghilangkan dahaga contohnya. So terkenal di Kajang dan apa tu. This sort of thing that lagi ini jenama-jenama yang dah masuk dalam kotak hitam pengguna. Sate Kajang, orang selalu sebut sate Kajang. So dikaitkan dengan sate apa? Sate Haji Samuri. Sate Samuri. Padahal orang Kajang tahu bukan Samuri saja ada jual kan, tapi orang di luar Kajang dia akan pergi Samuri je.
Ini dah masuk dalam kotak hitam. Kalau you berjaya buat sedemikian, jenama you dah sampai tahap tu, memang kaya lah. You tak payahlah belajar STPM. Tak payah. Susah. Bakso you dah terkenal, Haikal, ya. Dah bawa bakso tahu kan? Tahu. Dah terkenal. Bakso Haikal. Yes. Berbola dagingnya banyak, supnya mantap, ingredientnya bagus, so dah terkenal. You kalau dah masuk tahap tu, memang percayalah. Tentang model gelagak pengguna, iaitu salah satu cara bagaimana kita nak melihat gelagak pengguna tu, ya, bila dia nak beli barang apa dia. Semua ini merupakan faktor-faktor penting sebelum sesuatu barang itu dipasarkan. Kita kena tahu dari segi dari segi gelagat dia. Ini di antaranya yang dikongsikan dalam slide ini. Ransangan pemasaran dari segi produk pengedaran itu semua ransangan dia dengan ransangan persekitaran, kemudian masuk ke kotak hitam pembeli. Minda pembeli akan campur proses membuat keputusan pembelian dan ransangan berinteraksi dengan ciri-ciri pengguna seperti faktor psikologi, sosial, budaya dan individu. Kemudian maklum balas, itulah maklum balas ataupun tindakan pengguna, pendapat dan sikap, dia suka atau tidak, setuju atau tidak. Gelagat, pilihan, sama ada berdasarkan produk, jenama ataupun luar, masa pembelian dan jumlah pembelian. Itu di antaranya. Ini di antara gelagat. Sebab gelagat pengguna, kita kena tahu kerana sebelum memasarkan sesuatu barang di satu tempat, kita kena faham gelagat pengguna di satu-satu tempat itu, ya. Tidak semestinya gelagat pengguna kita make it one fit for all. One fit for all maknanya satu untuk semua. Tak, sebab pengguna mempunyai gelagat yang berbeza. Tingkah laku pembelian di Selangor, pengguna-pengguna di Selangor dengan mungkin di Kedah mungkin berbeza, ya, mungkin berbeza. Dan begitulah, ikut negeri pun berbeza, ikut dia punya ni, ya. Ini, tapi di mana kita nak dapat, ya, benda-benda ni macam ni? Kita nak tahu gelagat ni apa ni, mana kita nak dapat? Survey cikgu. Yes, good. Survey, betul, survey is very very true, betul, sangat betul, ya. Melalui survey yang kita buat, tapi kadang-kadang survey pun iyalah, survey kita boleh ambil daripada orang lain punya, ya, boleh juga. Sekejap. No, dia chapter 1 ya. Okay, alright. Oh, sekejap, tengah download. Okay dah. Right. Kalau boleh saya kongsikan sekejap, ya. Okey, salah satu survey yang kadang-kadang kita abaikan, bukan survey, ya, satu data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara, ya, Chief Statisticians Malaysia. Ini tahun 2019 punya data. 2020 mungkin dah ada, tapi dia belum download dalam internet, ya. Harganya RM45. Ini kalau di sektor, di bahagian pemasaran ataupun strategis, ya, pakar-pakar statistik daripada Jabatan Statistik Negara ini sangat penting, ya. Department of Statistik Malaysia, ya.
Department of Statistics Malaysia sangat penting untuk dia melihat behavior pengguna macam mana, tingkah laku pengguna ataupun gelagat pengguna. Ini data-data penting. Bahagian 1, statistik pendapatan isi rumah berapa, statistik perbelanjaan isi rumah dia kena tahu juga. Okey, perbelanjaan dia berapa persen daripada jumlah pendapatan dibelanjakan. Kalau sebuah satu tempat itu mereka lebih suka menyimpan, maka kita menghadapi masalah untuk memasarkan barang. Sebab ini statistik ini kita boleh dapat untuk menentukan hala tuju kita ke mana. Ada beberapa istilah dalam ni yang mungkin you tak faham. Tengok, okey, kita tengok data di sini contohnya. Okey. Bilangan purata saiz isi rumah di Malaysia. Ini bilangan purata saiz isi rumah di Malaysia, iaitu puratanya ialah merupakan secara umumnya 90% isi rumah adalah mereka yang bersaudara, iaitu ahli keluarga. Contoh isi rumah dalam kalangan mereka yang tidak bersaudara pula ialah seperti dalam kumpulan pelajar atau mereka yang bekerja. Okey, tak apa. Ini maksud isi rumah lah. Dia nak beritahu. Pada tahun 2019, bilangan isi rumah di Malaysia adalah 8 juta. 8 juta dan secara purata setiap satu isi rumah ada 3.9. So kalilah 8 juta 3.9 kali 4 itu kan 32 juta lah. 3.9 dan kita nampak di sini bilangan isi rumah, bilangan purata penduduk bagi setiap isi rumah, kalau you perhatikan statistik ini makin menurun. Ya, makin menurun. Itu menunjukkan kemungkinan bilangan anak makin berkurangan, ataupun kemungkinan kita dah macam negara-negara barat, bila anak dah dewasa mereka akan berada di rumah yang berbeza, tidak ni. Tapi bilangan isi rumah ni lebih kurang begini. Okey, peratusan isi rumah mengikut saiz. Ini dia. Right. Okey, apa penting ini? Ini kita nak tengok bagaimana jumlah penduduk sebuah negara dan sebagainya. Kadar urbanisasi. Kadar urbanisasi ialah kadar urban. Urban maknanya pembandaran, ya, pembandaran. Dan kalau you perhatikan di sini, data ini menunjukkan negeri Malaysia kadar urbanisasinya 79.8. Ini standard Malaysia. Yang melebihinya ialah beberapa buah negeri ni. Misal kata Putrajaya dikatakan 100% urban. Dia ada define dia ada definisi dia apa yang dia katakan sebagai kawasan urban, ya. Apa penting soal urban dan soal ini juga mempengaruhi gelagat pengguna. Pembelian orang-orang yang berada di bandar dengan di luar bandar berbeza. Ya, berbeza. Okey, itu keadaan dia. Dan beberapa buah negeri tahun 2019 berada di tahap lebih daripada Malaysia ni. Johor, Perak, ini dia. Right? Melaka pun sama. Tapi negeri yang paling tak urban ialah Kelantan, 52.4. Masih keadaan kampung. Jadi bila keadaan macam ni, bila data ni diperoleh, you kena tahulah gelagat pengguna kampung, orang kampung, apa gelagat dia. Orang kampung macam mana cara pembelian dia. Pertama, cara pembelian orang kampung, orang bandar juga berbeza. Ini faktor demografi. Ini yang dikatakan faktor demografi. Di mana letaknya satu-satu pasaran yang kita nak pasarkan. Dan ini semua dapat ditunjukkan kalau kita rujuk ke Department of Statistics. Semua maklumatnya ada. Alright? Okey, katalah lagi saya dapati yang sini ialah ini dia. Kebanyakannya bergaji, pekerjaannya bergaji, ya, bergaji. Kebanyakan 61.6% di Malaysia ini bergaji. Bekerja sendiri berapa? Dan pendapatan bekerja sendiri puratanya 1,300 saja. Allah. Nak hidup macam mana kawasan urban, ya? Kawasan bandar. Kawasan bandar berapa dia kena ni?
Kalau kawasan bandar, berapa persen, berapa ribu cukup berada kawasan bandar gaji? Gaji minimum pun belum tentu cukup lagi. Gaji minimal kita berapa persen? 1,200 ya? 1,200. Dia ikut kajian Bank Negara, tak silap saya lah, kalau yang dah berkeluarga at least kena 6,000 sebulan ya. Kalau anak seorang berapa ribu, dia ada bagi kadarnya. Saya tak ingat dulu ada, mana aku ambil ya. Tak ingat. Sebab cost of living kawasan bandar. Sebab itulah bila kita dalam proses pembandaran, proses urbanisasi tu menjadi bandar, beberapa perkara yang kita lupa, iaitu mengawal harga barang supaya tidak terlalu tinggi dan juga tidak membebankan masyarakat bandar. Bila membebankan, apa berlaku? Masyarakat bandar dia akan berhijrah ke luar bandar. Seorang guru contohnya, gaji mula-mula seorang guru berapa? Gaji penjawat awam berapa? Yang ada degree berapa? Orang awam yang ada degree, orang awam pula. Gaji penjawat awam yang ada degree, kalau jadi guru dalam 3,000 lah lebih kurang. 3,000 lebih sikit lah, 3,000. Itu pun kalau berada di kawasan zon 1, iaitu cost of livingnya, dia dapat cost of living allowance RM300. Baik. Dengan 3,000, katalah dia kahwin, bini dia tak kerja. Sewa apartmen di Kajang aja berapa ratus? Tapi cikgu, kalau sewa rumah ratus sekarang cikgu kira murah lah. Sekarang kalau rumah rasanya kalau apartmen pun dah main RM1,000 lebih sekarang. Ya. Okey, mana 1,000 lebih. Yalah, kalau dia boleh dapat 800, saya kata, okey, 800 gajinya 3,000. Dah 2,200. Bayar kereta lagi, kereta at least 400. Makan minum. Jadi kesannya apa? Kesannya ini disparity akan berlaku. Jadi penjawat awam macam ni nak duduk KL, mereka akan hijrah luar bandar. Mereka akan hijrah ke luar bandar. Bila hijrah ke luar bandar, berlaku kekosongan banyak guru-guru di kawasan-kawasan bandar. Kenapa orang kosong? Bila kosong, terutama orang lelaki, dia tak boleh duduk. Yang biasa masuk perempuan, cikgu perempuan masuk sebab ikut suami kerja besar. Akibatnya dari segi gender dah berbeza. Gender kawasan lelaki banyak di kawasan luar bandar, perempuan banyak di bandar. Satu, bila gender berbeza juga mempengaruhi gelagat pengguna. Gelagat pengguna juga berbeza. Ini semua kajian yang menyeluruh. Sebab itulah seorang yang strategis, seorang yang mengamalkan strategic management macam ni, pemasaran, dia kena dapat data semuanya. Baru dia boleh membuat keputusan dengan baik. Ya, data. Sekarang yang saya tahulah bermakna kalau minima untuk gaji minima di KL ialah paling kurang 4,000. Itu kalau bujang. Kalau dah kahwin, naik lagi. Kalau anak seorang, dia nak at least, saya tak ingat, lebih kurang 6 hingga 8,000 kalau anak seorang. Sebab seorang jaga anak dah berapa. Ini proses urbanisasi yang berlaku yang tidak seiringan dengan pengawalan harga. Ini kita tak kontrol. Urbanisasi berlaku, gaji naik agak statik. Jadi disparity akan terus berlaku lah. Disparity maknanya ketidakseimbangan, dia tak disparity bukan ketidakseimbangan. Perbezaan tu akan terus berlaku. Ini kesannya bila kita tidak proses pembandaran ataupun urbanisasi adalah proses yang kita tak boleh sekat, tetapi kita sepatut boleh kawal dari segi harga dan sebagainya. Right? Satu sikit lagi saya nak tunjuk statistik ni, kemudian kita tak ada, saya tak mahu detail sangat ya.
Kesian you all. Jenuh memikirkan. Tengok sini. Peratusan pendapatan mengikut punca dan kelas pendapatan. Baik, kita tengok sini ya. Mereka yang bergaji kurang 2,000, pendapatan kelas kurang 2,000, okey, tahun ini apa ni? Okey, kita nak tengok ini pendapatan, tak yalah. Okey, pendapatan rasanya apa? Majoriti yang kurang 2,000 ni daripada gaji, pendapatan bergaji ya, bergaji ataupun bekerja sendiri. Pilihan semasa diterima, okey tak apa. Ini tak penting lagi. Saya nak tunjuk yang lain. Ini dia pendapatan T20. T20 ini adalah golongan yang teratas 20%. Perhatikan di sini, bawah 40, middle 40, 1, 2, 3, 4. Ya, bermakna dia pecah 3 ni, bawah 40 ada B1, B2, B3 dan B4. B1 ni yang paling teruk lah. Kalau you tengok T2 yang paling tinggi pendapatannya menguasai pendapatan negara sebanyak 30.7. Kekayaan negara ni kalau 100%, 30% dikuasai oleh golongan yang berpendapatan tinggi. Yang pendapatan rendah hanya menguasai kekayaan negara 2.4 sahaja. Ini menyebabkan ketidakseimbangan berlaku. Okey, kita tengok sini. Di Johor contohnya, kita tengok data ni iaitu peratusan perbelanjaan kepada pendapatan kasar. Bermakna Johor kalau dia dapat RM100, penduduk Johor RM60 5% dibelanjakan. Ya, dibelanjakan daripada pendapatan kasar. Pendapatan boleh guna, you tahu tak apa maksudnya? Pendapatan kasar ni dia tak tolak untuk KWSP semua lagi kan? Untuk zakat semua tak tolak lagi kan? Itulah kalau yang saya tahu tolak. Yang boleh guna ni maknanya yang memang 100% kita punya, sebab dia dah tolak semua pun terus. Pendapatan boleh guna ialah maknanya pendapatan kasar tolak cukai pendapatan ya. Tolak cukai pendapatan. Ginilah, benda ni sangat teknikal, sangat ekonomi, kesian you ya. Saya suka data-data, tapi yang penting apa yang saya nak katakan di sini ialah apa yang saya nak share, kenapa saya share benda tu ialah untuk menunjukkan betapa kita tak boleh abaikan soal statistik. Ya, soal statistik. Dapatkan statistik, kita tahu gelagat pengguna berdasarkan statistik yang ada. Kita tak boleh abaikan statistik. Itu perkara-perkara yang kita saya nak highlightkan ya. Right? Selain daripada faktor psikologi, semua budaya sangat berbeza. Kadang-kadang kenapa kita tengok di Malaysia ni ada berbagai-bagai jenis makanan ya? Kenapa kita tak keluarkan standard satu makanan saja? Sebab kita ada pelbagai bangsa. Berbagai bangsa dan berbagai cita rasa dan cita rasa yang berbeza. Tapi yang menarik di Malaysia, hampir semua kaum boleh makan makanan kaum-kaum yang lain. Ya, betapa ramainya dalam kalangan kita yang suka dengan laksa Sarawak. Ya, laksa Sarawak. Begitu juga laksa Johor. Laksa Johor mengada orang kata ya, menggunakan pasta kan, laksa Johor. Yang ini model gelagat pengguna. Baik, model gelagat pengguna ni cuba tengok tahun bila pernah keluar. Okey, soalan tahun 2019. Soalan nombor 6, berikan 4 campuran promosi. Itu soalan memang nak bagi markah kat you lah ya. Ingat 4P itulah, price, place, product and promotion. Tak perlu ni kan ya, dia tak ada mana dulu mana awal ya. Okey. 2018 keluar ya. 1E, huraikan 2 elemen yang terdapat dalam model gelagat pengguna. 2 elemen yang terdapat dalam gelagat pengguna. Dia bagi berapa markah? 4 markah. 4 markah bermaknanya
dia kena ada 2 fakta dan setiap satu fakta satu huraian saja, cukup. Ya, setiap satu fakta satu huraian saja. Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Okey, kalau 2 elemen, apa dia 2 elemen tu? 2 elemen yang inilah ya, iaitu you boleh ambil sebab dia ada 3 elemen ya. Dia ada 3 elemen iaitu rangsangan. Rangsangan ni kita panjangkan sikit. Dia panggil rangsangan, pemasaran dan persekitaran. Pemasaran dan persekitaran. Persekitaran. Right? Kemudian kotak hitam. Jadi you pilih 2, salah satu. Mana ada 3 ni, you pilih saja salah satu. Kemudian bagi huraiannya. Ya, rangsangan persekitaran. Kalau rangsangan dah ada sini ya. Rangsangan ni ada 2, rangsangan pemasaran dan rangsangan persekitaran. Kalau rangsangan pemasaran lagi mudah, ada 4P tu. Sudah dapat 4 markah. So soalan gelagak ni nampak 2018 keluar ya. Kali terakhir. Jadi kalau you all nak prepare ya. Okey, baik. Ini huraian dia, saya rasa tak ni. Okey, faktor mempengaruhi gelagak pengguna. Okey, bila soalan faktor, dia boleh keluar dalam soalan esei. Okey, baik. Ini di antara faktor. Bila faktor begini, Haikal, bila dia keluar begini, artinya ini soalan yang boleh keluar. You highlight ya. Bila ada 5 faktor ataupun 4 faktor ke atas, dia boleh keluar dalam soalan esei. Ini soalan esei ya, dia boleh keluar soalan esei. Dia soalan dalam kalau soalan bahagian A tu jaranglah boleh keluar ya. Okey, ada faktor budaya, sosial, individu, psikologi dan situasi. Okey, budaya macam saya sebut tadi lah, cara dibesarkan, kelompok masyarakat dan sebagainya. You all pernah berlaku tak dalam hidup you berlaku pertemuan budaya begini ya? Mana kawasan pekan lah, never mind. Okey, tak ada kejutan sangat, Alhamdulillah. Kejutan ni boleh berlaku bila mana kita dalam keadaan minoriti lah, orang-orang minoriti. Contohnya kalau katalah sedikit lah mungkin kejutan, seorang keturunan India yang berada di Kajang, right, tiba-tiba ditukarkan di kawasan pedalaman, di kawasan Perak contohnya, kawasan Bota, Parik ya, kawasan-kawasan begini, dia ada sedikit kejutan bagi dia akan ada sedikit kejutan. Sama juga kalau orang Melayu yang berada di Semenanjung tiba-tiba ditukarkan di kawasan-kawasan pedalaman, setengahnya lah, tapi dulu sekarang dah tak ada lah, di kawasan pedalaman di Sabah, Sarawak. Ada sedikit lah kejutan tu, ada sedikit kejutan budaya. Kalau pergi luar negara memang ada lah. Jadi itu keadaannya. Sebab itu kalau you tengok, okey, bila berlaku pemindahan, transmigrasi dalaman, bila mana ekonomi di lembah Kelang ni blooming, naik, bila dia naik, apa berlaku? Maka dia dapat menarik minat orang-orang luar bandar dari kawasan-kawasan sekitar. Mulanya Perak, Melaka, Negeri Sembilan masuk. Kemudian Kelantan, geng-geng Kelantan pula masuk. Itu keadaannya yang berlaku. Bila berlaku, okey, baik, bila pindah ini, mereka setiap negeri ada cita rasa berbeza. Ya, orang Negeri Sembilan cita rasanya macam mana? Orang Melaka cita rasanya macam mana? Orang Perak dengan tempoyaknya. Bila Kelantan datang, cita rasa apa? Masuk. Nasi kerabunya, nasi dagangnya dan sebagainya. Ya? Masuk Terengganu dengan ini menyebabkan kita rasa berada di Lembah Kelang ni semua ada. Dan bila berlaku pandemik, kita tengok budaya penghantaran tu dah berlaku pula ya, antara secara ni. Budaya dan sangat mempengaruhi corak pembelian seseorang ya. Tahap pendidikan, harta dan sebagainya.
Kadang-kadang kita beli untuk keperluan, ya. Sosial, ya, rujukan status kita, ya, status sosial, bukan status, ya, tu salah aja. Sosial, individu dari segi umur, jantina, pekerjaan dan sebagainya. Psikologi yang penting, ya, ini saya nak nasihatlah pada you. Yang penting, saya berarti bila saya dah usia begini, yang penting ialah jaga kesihatan lah, jaga kesihatan. Kalau tak, sebahagian daripada pendapatan you digunakan untuk apa, Haikal? Untuk Medical. jaga badan. Belanja medical lah, belanja medical. Untuk ubat. Yes, ubat. Dan ubat sekarang mahal, ya, ubat sekarang mahal. Yang penting kesihatan lah, ya, kesihatan, ya, usia tu kena jaga kesihatan dan sebagainya. Juga ini penting juga, data-data bilangan penduduk mengikut usia penting dalam memasarkan barang kita. Ya, berapa orang yang dikategorikan orang tua, berapa persen? Dan negara kita dikatakan negara yang menjadi negara tua. Kenapa negara kita menjadi negara tua? Jepun. Ramai orang tua. Ramai orang tua. Okey, ramai orang tua. Sebab apa boleh berlaku ramai orang tua? Ingat, ya, semua ini semua data-data ini sangat mempengaruhi corak pembelian. Negara ini dikatakan akan mengalami negara ke arah negara tua. Negara tua, ramai penduduk tua. Macam mana boleh begitu? Mudah saja. Baik. Pertama, bila jangka hayat penduduk semakin meningkat. Mungkin tahun 60-an jangka hayat penduduk kita 60 lebih. Sekarang dah 70 lebih. Jangka hayat paling lama mana? Dulu saya dah bagi data ke ini? Okey, Hong Kong 85.25. Hong Kong. Okey, jangka hayat paling tua ialah Hong Kong 85. Maknanya secara purata penduduk Hong Kong ni akan mati pada usia 85. Puratanya lah. Ya, puratanya 85 perpuluhan okey, Hong Kong 85.29. Penduduk tetapi penduduk perempuannya 88 tahun, penduduk lelaki 82. Kenapa lelaki cepat mati berbanding dengan perempuan? Kenapa saya bercakap soal life expectancy ni? Saya tak nak you terputus dengan apa yang kita belajar, ya. Semua data-data ini penting untuk kita nak tengok barang yang kita nak pasarkan. Okey, baik. Hong Kong 80 berapa average dia? 85.29. Lelaki perempuan 88 tahun, lelaki 82. Soalnya kenapa lelaki cepat mati? Tak tahan perempuan nasib beletik. Tak, aku matilah kata. Beletiak aja, tak larat aku lah. Tak habis dengan isteri, mak pula beletik. Bunuh diri ke? Meski bunuh diri. Bunuh diri. Astaghfirullahaladzim. Taklah, ya. Right? Mana-mana pun lelaki biasanya umur pendek. Kesian lelaki Haikal, ya. Macam mana? Right. Okey, paling tinggi ialah 85 Hong Kong. Alright. Sekarang Malaysia yang ke berapa? Malaysia, sekejap saya tengok. Malaysia nombor 74 dengan puratanya 76.65. Sama juga, perempuan 78 tahun, lebih kurang 79, lelaki 75. Perempuan 79 tahun boleh hidup, lelaki hanya 75. Kesian lelaki, ya. Itu dia keadaannya. Baik. Ini macam mana dia katakan negara tua? Pertama, kerana dia panggil apa ni? Jangka hayat penduduk semakin meningkat. Jangka hayatnya semakin meningkat. Satu. Bila jangka hayat semakin meningkat, tak apalah. Alright. Pada masa yang sama, kita ada generasi baru. Dengan
dengan penduduk sekarang, satu keluarga hanya ada 3.9 ikut data yang saya tunjuk tadi. Dan semakin menurun pula. Kalau 2000 berapa? 2000 lebih kurang 4 point something, sekarang dah hanya 3.9. Satu keluarga hanya ada lebih kurang 4 ataupun 3 orang anak. Maknanya generasi baru untuk menggantikan generasi tua semakin berkurangan. So akhir sekali apa berlaku? Kita tak ada orang muda untuk bekerja. Orang muda nak bekerja kerana orang muda yang berkahwin, mereka tak nak anak ramai. Dan di negara barat dah ada trend kahwin tak nak anak. Dah ada dah. So bila ini berlaku, apa berlaku kepada tenaga pekerja dan kesan lain lagi. Banyak berpuluh-puluh kesan lain. Baik itu merancang sesuatu, kena hati-hati dan juga kena tengok. Dan ini juga mempengaruhi gelagat pengguna. Gelagat pengguna orang tua sama tak dengan orang muda? Berbeza. Cara makan orang muda, orang tua sama tak? Tak sama. Tak tahu anak aku beli Starbucks ke apa Subway ke, setiap kali dia beli bagi kat aku tak ngam, tak masuk. Tak masuk. Dia taste berbeza. Banyaknya ucapan. Cuba engkau kongsikan bagi ucapan birthday pada pengetua ni yang power sikit. Tak maulah yang simple-simple macam ni. Ada ke? Selamat ulang tahun kepada pengetua yang budiman, yang handsome lagi contohnya lah. Nak bagi yang baik punya ni Kalau ada kongsikan aku malas. Okey, baik. Individu, psikologi, psikologi, situasi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis keputusan pembelian. Baik, jenis-jenis keputusan pembelian ada 3. Pembelian produk pengguna, produk baharu dan produk industri. Ini ada pernah keluar soalan ni. Kalau ada 3 fakta begini ya kelas, ini biasa keluar bahagian A. Produk pengguna ialah mengenal pasti keperluan, mencari maklumat, menilai alternatif, membuat keputusan pembelian dan gelagat selepas belian. Ini kalau proses, ini proses dia, ada 5 proses. Mengenal pasti keperluan, apa keperluan kita, mencari maklumat untuk barang tersebut, menilai alternatif, kalau tak beli yang itu, kita beli yang lain. Berapa alternatifnya? Membuat keputusan pembelian dan gelagat selepas belian itu. Macam mana? Okey tak responnya? Macam mana? Right? Untuk produk baru, menyedari, meminati, menilai, mencuba, menerima atau menolak. Sadar ada barang baru. Meminati, minat. Baguslah ini. Menilai. Okey, meminati, minat dulu, kemudian dia nilai, mencuba dan menerima atau menolak. Ya. Produk baru ni bukan maksudnya produk, ini juga macam perkhidmatan dan sebagainya. Mula-mula kita sadar ada sebuah restoran baru dan kita dapat tahu restoran itu menghidangkan masalah tosai masalah. Kemudian kita pun menilai lah, tengok bersih, tengok daripada luar, tengok kedainya bersih, okey. Kemudian mari kita cuba. Lepas kita cuba, try, tengok masalah tosainya, dan di situlah kita sama ada menerima atau menolak. Itu maksudnya produk baharu. Kalau produk pengguna, menilai pasti keperluan. Apa keperluan-keperluan yang perlu kita tengok, mencari maklumat yang ada, dan menilai alternatif, dan kita membuat keputusan pembelian dan gelagat selepas belian. Kemudian untuk barang industri, produk industri, mengenal pasti masalah. Apa masalahnya? Kalau kita buat produk industri ni, kita buat perabot.
apa masalahnya, katalah kekurangan kayu. Mengenal pasti keperluan organisasi, menentukan spesifikasi produk yang kita nak keluarkan, mencari pembekal, membuka tender, memilih pembekal, memesan produk dan menilai prestasi pembekal. Ini prosesnya, ada 8. So 5, 5, 8 kombinasinya. Produk ni dia agak Tender tu apa juga? Tender. tender ni Buka ialah tender. membuka tender ialah kita buka kontrak itu kepada awam, contoh katakanlah kita nak dapat pembekal, katalah kita menjual perabot, kita menjual perabot. Okey, kita menjual kayu, katalah kursi dan sebagainya, jati, dan kita ada mesin, kita nak beli mesin baru. So mesin ini ada 3 company ataupun 5 company yang ada mesin itu. Company A, B, C, D, F, ada 5. Jadi kita pun buka tender, kita bagi tender ni, maknanya kita buka intention kita beritahu okey, kepada syarikat yang berminat untuk membekalkan sebuah mesin pembuatan perabot yang moden, keluaran sekian-sekian, spesifikasi kena clear. Okey, sila ambil buku spesifikasi di syarikat. Okey, katalah 5 syarikat ambil. Lepas dia ambil, dia pun bagi tender. Dia bagi tender maknanya dia bagi berapa harga dia boleh jual pada kita. Okey, syarikat A bagi, dia kata dia boleh jual harga dengan spesifikasi ada 2 juta. Okey. Syarikat B 2.5 juta. Syarikat C 3 juta. Syarikat D 1.5 juta. Dan syarikat F dia boleh jual lebih kurang 2.2 juta. Secara umumnya bila tender itu dikeluarkan, kita akan pilih mana syarikat yang bagi paling murah. So yang paling murah tadi yang saya katakan lebih kurang 1.5 juta. Walau bagaimanapun, sebelum kita ambil 1.5 juta, kita kena buat apa dulu? Tak boleh sewena-wenanya begitu. Kena check dengan pakar, engineer kita. Okey tak 1.5 ni? Cuba kau tengok spesifikasi dia okey tak? Nanti kita beli sekejap, rosak. Dia bergantung mana tender ni kita buka dan kita ambil syarikat yang paling murah yang boleh bagi pada kita. Umumnya begitu, tapi tidak semestinya begitu. Kalau katakanlah tiba-tiba yang 3 juta itu walaupun mahal, tapi mesinnya dia garanti 25 tahun. Penjimatan ini kita bagi accountant kira, kalau kita pakai ini kita jimat berapa, kalau pakai ini berapa, apinya pun, penggunaan elektriknya pun jimat. Itu keadaannya. Faham Maika? Boleh. Okay, itu maksud tender. Good question. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, penyelidikan. Okey, kita dah habis gelagat tadi. So gelagat ada 2, iaitu ini dia, model gelagat dan juga jenis membuat keputusan. Jenis membuat keputusan bergantung pada produk keperluan baharu dan produk industri. So sekarang kita masuk penyelidikan pasal pemasaran. Okey, penyelidikan pemasaran ni dia agak favorite dia soalan ni. Saya rasa tahun bila keluar. Kalau kita tengok muka surat 3 lagi, buku Zahari ni, tahun lepas keluar 3 kepentingan penyelidikan pemasaran kepada sesebuah organisasi perniagaan. Kepentingan ni keluar. 2020 pun keluar, senaraikan 4 langkah dalam penyelidikan pemasaran. So maksudnya agak favorite lah, ya. Kemudian 2019 keluar soalan esei. Pendidikan pemasaran ni agak penting lah. Oh no, sorry 2019 bukan. Itu pendekatan pemasaran, sorry. 2019 tak keluar. 2018 tak ada.
2017 okey, tak ada. Okey. So kali terakhir penyelidikan ni keluar ialah 2020 dan 2021. Baik, satu proses mereka bentuk, mengumpul, menganalisis dan melaporkan. Bila jawab periksa kena hati-hati. Ini semua fakta-fakta khusus yang you kena hafal. Membentuk, mengumpul. Apa beza mengumpul dengan mengutip data? Dalam exam katalah you tak buat mengumpul, you buat mengutip data. Diterima ke tak? So please be careful lah. Please be careful. Mengutip terkelat data pada saya lebih kurang sama, tapi saya rasa bila saya check kertas tahun lepas, saya rasa dia tak terima mengutip, mengutip tak terima. Dia kena mengumpul ya. Kita mengumpul, menganalisis dan melaporkan data. Itu proses dia. Yang dapil organisasi. Penyelidikan ini dapat membantu pengurus membuat keputusan pemasaran dengan lebih tepat dan berkesan. It must be data-driven decision making. Data-driven decision making. Data-driven decision making. Maksudnya ialah setiap keputusan yang kita perolehi mesti berpandukan kepada data ataupun data. Tidak boleh selama sekali kita berdasarkan mimpi. Kenapa bos hari ni nak beli mesin baru? Aku mimpi kita dapat untung besar. Tak boleh. Cannot be used. This mimpi semua, this all we can't use that. Everything must be a database. It must be proven and then must be driven by data. Cannot be simply you just dream yesterday or last night you dream something, or you pergi jumpa bomo ke, dapat nombor ngarut it must be data. Ini kenapa juga ada dalam kalangan kita tapi tak ramai percaya hari-hari tertentu yang membawa kebaikan, hari-hari tertentu yang kalau kita buat kerja itu membawa kemudaratan. Ini kepercayaan. Saya rasa orang Melayu ada setengah-setengah masih percaya. Saya tak tahu masyarakat Cina, masyarakat India memang dia ada percaya hari-hari tertentu. Masih diamalkan ke? Dia ada kitab dia ada kitab dia. Kalau di India, saya tahulah di India mereka memang ada hari-hari tertentu. Kalau hari ini dengan cakap mak je, betul lah. Okey, dengan cakap mak Abdul Rahman ya. Bagus ya. Iyalah mak okey. Ini bercakap tentang gerak hati lah. Gerak hati biasa. Ini satu lagi kelebihan. Gerak hati ni biasanya orang perempuan lebih baik gerak hatinya. Gerak hati lelaki ni mengarut lah. Kenapa ya? Gerak hati saya setujulah Abdul Rahman. Tu maksud Abdul Rahman tanya mak tu gerak hati mak. Mak ni lain sikit lah. Mungkin kerana ada perhubungan lain-lain. Memang lain sikit. Kalau tanya hati, gerak hati bapa, itu je lah yang boleh lah. Tapi tak. Gerak hati banyak pada perempuan. Okay. Di setengah tempat di India maupun Pakistan, mereka ada kitab dia, percaya. Okay, hari sekian kalau buat bisnes kita akan ambil rugi. Mak cakap hari Selasa, Jumaat tak boleh keluarkan duit potong. Ini percayaan ada. Betul, saya setuju. Memang di India maupun sebahagian Pakistan belah sana percayalah benda-benda gini. Ada pula di Kelantan percaya kalau mulakan perniagaan hari Rabu maka jadi abu. Kesian hari Rabu tak. Kita mengajar berdasarkan data. Ini semua kepercayaan-kepercayaan ni semua mengarut ya. Kepentingan ada 5. Mengenal pasti perubahan cita rasa pengguna. So kita tahu cita rasa pengguna yang berubah melalui penyelidikan. Bayangkanlah kalau penyelidikan ini mati, apa jadi pada telefon? Katalah penyelidikan ni
maknanya dalam industri telefon bimbit ni, handphone, tahun 90, let's say tahun 2000, penyelidikan mengenai telefon orang tak buat dah. Orang tak buat. Apa jadi ya? Tak ada teknologi baru lah. Tak ada teknologi baru dan macam-macam lah. Tak canggih lah ya. Tiada update. Yes. Ya, tak ada update. Itu pentingnya pendidikan, dan penyelidikan ni juga kita boleh tahu cita rasa pengguna kita. Sebab itu kadang-kadang saya terfikir, katalah you nak buka satu ladang, katalah siapa-siapa sini ya. Saya ambil contoh. Go Kain ada tak? Go Kain, katalah Go Kain nak buka satu tanah seluas 50 hektar. Dia nak tanam tembikai 50 hektar, besar-besaran. Tembikai tahu kan? Tembikai di Melaka dipanggil, di Johor panggil buah semangka. Okay, sebenarnya bila kita nak tanam tembikai, macam buah-buahan ni, macam mana kita nak ikuti cita rasa pengguna ya? Buah-buahan ni kita nak buat macam mana? Okey, pengguna nak apa sebenarnya pada buah ni? Katalah buah tembikai, dia nak ciri-ciri apa tembikai ni? Mesti ada apa? Yang segar, Okey, fresh. besar. Okey, good. Fresh, besar. Alright. Bermakna sekarang kalau kita boleh tanam buah itu yang tahan lama. Walaupun kita dah petik selama let's say 2-3 hari, tapi dia masih lagi segar. Right? Yang kedua, besar. Okey, lagi? Manis. Of course, rasa sifatnya manis. Okey, lagi? Lagi satu mudah disimpan. Mudah? Mudah apa, Bashir? Mudah disimpan. Okey, mudah disimpan walaupun besar. Disimpan. Dia simpan. Okey, tahu. Tapi tadi nak besar. Sekarang besar mudah disimpan. Okey, menarik. Ada sedikit konflik lah, tapi tak apa. Kita teruskan. Ada lagi? Apa lagi cita rasa yang you nak? Cita rasa. Okey, sekarang you dah tahu cita rasa, you dapat feedback. Besar, lepas itu potong-potong. Ya, baik. Okey, cita rasa betul. Cita rasa kita dah dapat daripada pengguna. So kita nak buat apa sekarang? Go Kain nak buat apa sekarang? Dia nak buat apa sekarang? R&D. Yes, tepat sekali. Bermakna Go Kain maupun orang lain pun jangan lupa, bila you buka satu company, apa-apa company, even buah-buahan pun, you kena ada satu section penyelidikan. Section penyelidikan ni you lantik saintis daripada Universiti Pertanian Malaysia, Universiti Putra, daripada keluaran daripada ijazah pertanian, ambil mereka ini tujuannya apa? Buat kajian biji benih. Yang pertama, biji benih yang tahan lama, buah tu akan tahan lama. Yang kedua, tembikai tu kalau boleh sebiji pun kita tak nak ada biji. Menyebuk, makan biji banyak. Yang ketiga, kita nak warna yang merah menyala, orang menarik. Mungkin yang keempat, orang selalu tertipu dengan buah tembikai sebab dalam tu kita tak tahu. Memanglah ada orang kata ketuk macam ni, ketuk ini. Kita mungkin ada satu benih yang kita hasilkan tembikai tu, bermakna bila kita ketuk, tap sekali dia keluar. Dia keluar suara pula tembikai tu. Ya, masak. Itu pentingnya penyelidikan yang kadang-kadang orang terabai. Kita teruja, aku ada 50 hektar, aku nak keluarkan tembikai. Ya, tapi bila dah keluarkan, tiba-tiba tak laku. Kemudian buah tak tahan. Buah lagi bahaya ya. Kenapa bahaya? Dia bukan tahan lama. Dia kena
keluar daripada ladang, kena jual on the spot, tak boleh tunggu lama-lama. Bila kita abaikan research di tempat kita, hancur. Sekitar 2006-2007 saya ke Keluang, Johor. Pada masa itu di Keluang Johor ni ramai orang tanam pokok buah naga. Dan saya pergi satu tempat tu, memang menariknya memang mereka ada satu section research untuk menghasilkan biji benih yang terbaik untuk dia. Dan menariknya, biji benih ni bila dia dah keluarkan, dia patentkan dan dia jual. Kekuatan penanam padi di Tanjung Karang, Sekincan, apa dia? Dia menghasilkan padi yang untuk dijadikan benih. Mana ada orang buat? Menyebabkan kawasan Tanjung Karang adalah pengeluar padi terbesar di Malaysia. Dari segi produktiviti, yang terbesar Kedah lah. Produktiviti dia dengan saiz tanah dengan ni, dia banyak keluarkan. Pasal apa? Dia tidak mengabaikan penyelidikan. So you all pun sama. Kalau buka apa-apa, kena ada penyelidikan. Section tu. Katalah, siapa? Saya ambil contoh. Lolizen buka satu company bakery ya. Bakery ni jual apa? Roti, kek dan sebagainya. Sama, kena ada satu section research. Tengok cita rasa pengguna nak apa sekarang. Kita tak boleh tengok cita rasa kita. Cita rasa kita memang berbeza dah. Cita rasa saya, orang 54 tahun, 55 dengan budak muda macam kau you all ni, memang berbeza. You all suka mayonnaise, betul? Mayo suka tak? Mayo? Suka pula apa, cheese tu apa, entahlah apa anak aku sudah beli tu, cheese yang macam sauce cheese something, semua yang berasaskan cheese dan sebagainya. Aku tak adanya, sauce cili je. So tak sesuai. Itu sebab pendidikan sangat penting ya. Membentuk strategi pemasaran yang lebih berkesan, yes. Meluaskan pasaran, meningkatkan jualan, of course ya. Mengenal pasti pengguna baharu dan mengekalkan pengguna sedia ada. Sebab kita membuat kepelbagaian dan mengatasi persaingan. Langkah-langkahnya ada 4 langkah. Baik, ini penting. Langkah-langkah ni pernah keluar bahagian B tahun 2014. Jelaskan 4 langkah penyelidikan pemasaran, 20 markah. Okey. Baik, langkah-langkah penyelidikan okey, ada 4 langkah. Ini semua fakta khusus yang you kena hafal ya. Iaitu mengenal pasti masalah. Apa-apa langkah-langkah mesti bermula dengan mengenal pasti masalah dan menetapkan objektif. Dan yang kedua, membentuk rancangan penyelidikan. Seterusnya ialah melaksanakan penyelidikan dan menganalisis data dan menginterpretasikan data dan melapor penemuan. Itu 4 langkah. Okey, langkah pertama, pengkaji akan mengenal pasti dan mengkaji secara terperinci masalah pemasaran yang berwujud dalam luar organisasi yang menyebabkan kegagalan mencapai objektif pemasaran. Masalah tersebut kemudian diterjemahkan kepada objektif penyelidikan yang spesifik. Okey, membentuk rancangan penyelidikan. Satu perancangan penyelidikan yang berkesan dibentuk untuk mengumpul semua maklumat yang diperlukan dalam penyelidikan seperti jenis maklumat, sumber maklumat, kos, kaedah pengumpulan maklumat dan sebagainya. Membentuk rancangan penyelidikan. Okey, rancangan ni maknanya ini rancang. Penyelidikan belum berlaku lagi. Dia bermula daripada sini, masalah. Masalah apa? Masalah satu barang yang kita keluarkan tak laku. Kenapa tak laku? Bermakna di situlah bermula penyelidikan. Penyelidikan bermula di situ. Ya? Kenapa tak laku? Itu dia. That's the issue. Okey? Bila tak laku bermakna kita
apa masalahnya, maka di situlah kita akan cuba menterjemahkan, membuat sesuatu berdasarkan objektif pendidikan kita, iaitu untuk menghasilkan jenama yang lebih baik dan lebih ni. Dan lepas itu kita membentuk rancangan penyelidikan macam mana kita nak memasarkan barang kita itu. Khasnya untuk pemasarannya. Kemudian baru melaksanakan penyelidikan dan menganalisis data, dan menganalisis usaha penyelidikan, pengumpulan data boleh dijalankan oleh Jabatan Pendidikan dan Pemasaran. Data yang dikumpul haruslah relevan, tepat dan diterima umum. Seterusnya data perlu dianalisis dan diproses kepada bentuk yang sesuai, dan last sekali menginterpretasikan. Penyidik pemasaran akan mentafsir, merumus, melaporkan hasil analisis pendidikan pemasaran kepada pengurus organisasi. Itu dia 4 tahap. Ada soalan tak di sini? Okey, lebih spesifik saya rasa saya akan bagi contoh sini ya. Okey. Dalam buku Maktabat, kalau kita bermula pada mengenal pasti masalah dan meletakkan objektif ni ialah masalah tersebut mungkin berpunca dari dalam atau luar organisasi, harus dilihat dalam bahagian sudut, iaitu harga jualan, tempat jualan, promosi dan teknik jualan. Itu di antara yang kita nak check. Kenapa barang kita tak laku, khasnya dalam pemasaran itu sendiri, dalam aspek pemasaran. Apakah kerana harganya yang tidak kompetitif? Kita jual satu barang itu, katalah roti sandwich, Gardenia sekarang roti sandwich berapa ringgit ya? Aku pun dah tak tahu, ambil dekat supermarket bayar je. Sekarang Gardenia satu roti tu berapa? RM2 lebih ke RM3 rasanya? Tak tahu lah, saya tak tahu. Bukan macam RM1 macam tu ke? Roti yang tu ke roti bungkus tu? Roti bungkus sandwich tu berapa? Tak tahu lah. Okey, Gardenia ini harga 20-20 lah ya. Gardenia ini Gardenia berperisa semua. Okey, tak apa. The Gardenia Toast Stamp. Maksudnya bila kita keluarkan satu tu, maknanya kita kena pastikan mungkin kalau yang panjang tu RM4.5 kot saya rasa. Okey, RM4.5. Gardenia RM4.5. You keluarkan roti cap, katalah cap apa? Saya cap buku lah contohnya. Cap buku. Roti cap buku. Sebuku harganya, you letakkan harga RM4.5 juga. Strategi tu betul tak? Strategi pemasaran tu betul ke tak? You keluarkan satu jenama roti cap buku, dan dikeluarkan spesifikasi lebih kurang Gardenia, kita pun letak di rak tu, tak laku. Jadi kita kena tengok aspek pertama dari segi harga. Apakah harga kita kompetitif dengan harga barang-barang yang lain, keluaran yang lain, ataupun kita rasa harga kita terlalu mahal sedangkan kita baru nak menembusi pasaran. So di sini yang strategi kena pandai. Bila barang kita baru, jangan letakkan harga sama. Kita tak boleh setanding dengan Gardenia lagi, kerana tujuan kita keluarkan, kita nak tarik orang beli roti kita dengan faktor harga. Orang yang tak mampu beli Gardenia, dia beli kita. Tapi orang yang dah mampu Gardenia, dia takkan beli kita sebab dia akan setia kepada Gardenia. So, untuk menarik orang yang tak mampu, tengok-tengok dalam poket ada RM4, tiba-tiba tengok kita, roti kita RM3.9, RM3.90. Orang beli roti kita lah. Itu kena ada strategi harga yang baik. Ya. Itu di antaranya. Yang kedua ialah tempat jualan. Di mana kita jual tempat tu? Sesuai ke tak? Kalau roti sesuai jual di mana? Di pasar-pasar raya, Speedmart, 7E, KK Mart. Ada tak orang jual roti di tepi jalan? Tempat orang jual jambu? Tak ada. Kalau you buat strategi begitu sebab nak ubah, kerana you tak boleh penetrate, bila nak jual di Speedmart kata tak boleh lah, tak payahlah, kami dah banyak roti.
You perasan tak speed mark ni dia tak ambil banyak roti ya. Contoh Gardenia ada berbagai-bagai jenama, ada macam-macam brand dia. Gardenia tu Gardenia. Speed mark tak ambil banyak. Tak tahu kenapa. Ya. So kena ada promosi kita, macam mana kita mempromosikan. Salah satu promosi ialah jenama tu. Jenama cap buku. Tak tertarik langsung. Orang pun dah tak beli buku dah sekarang. So jenama biar nama yang senang orang fikirkan, ataupun jenama yang catchy sikit lah. Catchy. Dan lain-lain lagi. Lepas kita ada itu, baru kita membentuk rancangan. Membentuk rancangan ni, kalau buku Muktapek tu agak detail dia cerita ya. You boleh baca. Itu sangat penting juga. Data primer, you ada tak data sekunder? Ya. Kena ada data-data tu. Suasana, demografi penduduk. Demografi penduduk juga penting. Contohnya, demografi penduduk. Ini penting juga. Kawasan-kawasan yang persekitaran neighborhood tu ramai orang Melayu Islam, maka ada satu ruling daripada Selangor mengatakan barang-barang seperti arak dan sebagainya tak boleh dijual di Speed Mart ataupun di 7-Eleven. Pasal nak menjaga sensitiviti masyarakat di sana, masyarakat di kawasan-kawasan penduduk Islam. Tapi kalau penduduk itu campur, macam kata di Kajang ni, contohnya di area-area Pekan sana, itu Speed Mart ada jual bir, 7E pun ada, di mana KK Mart ya? KK Mart pun ada. Sebab itu diberi kelonggaran untuk masyarakat bukan Islam, masyarakat non-Muslim untuk membeli dan meraihkan minuman mereka, ya. Alhamdulillah. Itu sebab kawasan-kawasan gini, demografi, ciri-ciri demografi penduduk amat penting. You nak keluarkan roti, juga kena tengok cita rasa area tempat you tu, ya, penduduk you, demografinya macam mana. Alright. Dia banyak di sini ya, dihuraikan dengan Muktapek ni sangat detail. Contoh di sini dia beritahu menentukan kaedah kajian. Reka bentuk penyelidikan seharusnya dapat menepati cita rasa pengguna dan hasil penyelidikan harus mempunyai ciri kebolehpercayaan dan kesahan. Apa maksud kebolehpercayaan? Kebolehpercayaan, apa maksudnya? Dan apa maksud keesahan? Kebolehpercayaan dan kesahan. Apa maksudnya? Reliability and validity. Kalau kebolehpercayaan, apa sekali? Apa maksud kebolehpercayaan? Reliability. Reliability. Dia macam apa tu? Kita tahu apa-apa benda kita kena fikir benda tu, dan benda tu dia dapat membantu kita, kita perlukan dia. Dia takkan kecewakan kita sekali pun. Reliability lebih kepada alat. Reliability adalah alat yang kita guna itu reliable. Contohnya begini. Contohnya mudah aja. Baik. Nak tahu benda tu reliable atau tidak, macam mana caranya? Satu benda yang kita gunakan tu reliable atau tidak. Reliable, boleh dipercayai ke tak? Mudah saja ialah measurement, iaitu mengukur berat badan you all. Baik. Alat nak ukur berat badan. Berat badan, mesin, you duduk atas tu, you timbang, you tengok dia bacaannya lah 50 kilo. Good, well enough. Turun balik. Kemudian you buat sekali lagi. Dengan keadaan you tak minum, tak apa, you masih lagi tak makan apa-apa lagi, tak ketandas lagi pun, tak keluar air lagi. You duduk balik measurement tu. You tengok balik, masih 50.
Okay, tak apa. Tunggu sekejap. 5 minit ataupun 10 minit. You timbang balik. 3 kali you buat. Timbang-timbang. Tengok masih 50. Reliable tak mesin tu? Reliable atau tidak? Boleh dipercayai atau tidak mesin tu? Okey, bersama-sama saya ke tak? Reliable ni maksudnya kita menggunakan sesuatu barang ataupun alat ukur itu berkali-kali dan dia memberi jawapan yang sama. Maknanya dia adalah alat yang reliable. Tidak reliable adalah kita ukur 50 kilo. Tunggu sekejap, dia naik 70 kilo. Tunggu sekali lagi, dia turun 40 kilo. Ini tak reliable. So, bila you nak buat research, you kena ada satu alat yang reliable, yang boleh dipercayai untuk mengukur. Nak dapat data tu mesti data yang reliable. Dan data itu mesti valid. Mesti valid. Valid maknanya sah. Okey, you nak kaji tentang cita rasa pengguna yang berusia antara 15 hingga 18 tahun. 15 hingga 18 tahun. Itu yang you nak kaji. Okey, macam mana yang nak dikatakan kajian itu adalah sah? Adalah sah bila you fokus kepada budak yang berusia antara 15 hingga 18 saja. Ini dia. Sah lah. Tapi kalau you buat kajian, you buat suruh research pergi buat, dia pergi hantam saja, itu tak sah. So dapatan yang you perolehi itu salah, flaw. F-L-A-W, flaw, cacat, salah. So dua perkara ini dalam research sangat penting. Kebolehpercayaan, alat yang digunakan dalam menilai sesuatu itu boleh dipercayai dan ianya adalah sah, mengukur benda yang sebenar. Faham maksud reliability dan validity ataupun kesahannya? Dia sangat detail ni. Aku risau juga. Kemudian data primer, data sekunder, you dah pernah belajar kan? Data primer, tahu kan? Okey, kaedah pendidikan juga penting, iaitu kaedah pemerhatian, soal selidik dan pendidikan uji kaji, experimental. Eksperimen ni ialah yang kita buat macam kata nak dapatkan biji benih tu. Biji benih yang bermutu tinggi. Itu adalah kaedah experimental. Buat uji kaji, kaji di makmal atau kajian-kajian lain ya. Susah ke kali ni rasa? Ke aku syok sendiri mengajar? Okey, saya tanya soalan-soalan lah. Abilasha, faham ke setakat ni saya cerita ke saya syok sendiri ni? Saya nak stop dah ni sebab you ada kelas lain pula. Abilasha, are you with me? Okay cikgu, okay, good. Alright, hopefully okay lah sebab saya takut saya syok sendiri je.